Bencana kemarau dipapar antara paparan dari negeri di bawah bayau. Kerajaan negeri bersetuju memberi peruntukan segera pembinaan loji pengumpulan air baru bagi mengatasi masalah bekalan air. Terus dengan laporannya bersama Soran Shah. Silakan Soran. Ya, sahih. Kerajaan negeri bersetuju memberikan peruntukan segera bagi membina loji pengumpulan air baharu di Kampung Kabang Papar sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi masalah bekalan air di daerah tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata pihaknya masih menunggu permohonan rasmi daripada Jabatan Air Negeri Sabah JANS dan Syarikat Pengendali Bekalan Air Swasta Jetama. Menurut Datuk Haji G, pembinaan satu lagi loji pengumpulan air wajar dilakukan memandangkan loji pengumpulan sedia ada di Limbahau ada kalanya bercampur dengan air masin sekaligus menjejaskan proses penyaringan air. Setiap tahun mungkin kita mengalami air masin datang kerana intek Limbahau ini dia tidak jauh daripada muara. Jadi air masin selalu datang. Jadi kalau ada satu yang baru, tidak ada masalah. Sini tutup, sana boleh keluar air. Jadi itu yang dimaksudkan dengan peruntukan segera daripada kerajaan. Datuk Haji G ditemui media selepas melawat loji rawatan air Emergency Water Supply System EWSS di Limbahau Papar dan meninjau kawasan cadangan pembinaan loji pengumpulan air kedua di Kampung Kabang Papar. Tambah beliau, Kerajaan Sabah memandang serius masalah bekalan air yang dihadapi penduduk susulan cuaca kemarau atau fenomena El Nino yang melanda seluruh negeri ketika ini. Sehubungan itu, Datuk Haji G meminta semua jawatan kuasa bencana alam di peringkat daerah supaya sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan termasuk penghantaran air di kawasan kampung yang terjejas. Keperluan untuk membina sekolah rendah dan sekolah menengah di daerah Penampang berikutan pertambahan murid dan pelajar di daerah itu akan dibawa kepada Kementerian Pendidikan. Ahli Parlimennya Datuk Iwan Benedict berkata perancangan untuk membina sekolah baharu di daerah itu telah dimasukkan dalam Pelan Pembangunan Penampang 2024-2035 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Disember tahun lalu. Saya akan terus menyusul perkara ini dengan Kementerian Pendidikan khususnya supaya rancangan pembangunan Malaysia yang akan datang dapat mengambil kira hasrat penduduk Penampang, mengambil kira situasi yang nyata yang sedang berlaku di Penampang, lebihan pelajar di sekolah-sekolah menengah yang ada itu. Seharusnya keperluan ini perlu dimasukkan dalam rancangan pembangunan Malaysia 5 tahun yang seterusnya. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyatakan demikian selepas penyampaian bantuan awal persekolahan kepada sekolah-sekolah rendah dan menengah serta sekolah pendidikan khas kelolaan Pejabat Pendidikan Daerah Penampang. Bantuan awal persekolahan berjumlah keseluruhan RM265 juta itu adalah daripada Yayasan Bank Rakyat. Ketika ini terdapat 13,741 murid dan pelajar di daerah Penampang dengan 20 buah sekolah rendah dan 4 sekolah menengah. Sementara itu dalam program berasingan, Datuk Iwan menyampaikan sumbangan Ramadan kepada 21 buah surau dan masjid serta 133 golongan asnaf dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedamaian. Sumbangan berjumlah RM21,000 itu disumbangkan melalui peruntukan touchpoint ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, manakala sumbangan kepada golongan asnaf daripada Yayasan Bank Rakyat YBR. Beliau turut menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada Masjid Kampung Tambulion bagi membantu menjalankan kerja-kerja kebajikan dan aktiviti sepanjang Ramadan. Sementara itu, sebanyak 30 jabatan dan agensi persekutuan menerima sumbangan 2,500 bungkus bubur lambuk yang dihasilkan pihak Jabatan Penerangan JAPEN menerusi program Jiwa Mendani. Penghasilan bubur lambuk itu dibantu pihak Adabi Tawau Distribution Sdn Bhd, Petronas, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM.
Program Jiwa Madani ini dirasmikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Ketika ditemui pemberita, Datuk Nizam berharap program seumpama diteruskan pada masa akan datang bagi membangkitkan semangat positif dalam kalangan warga jabatan dan agensi yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Selain kita dapat melahirkan semangat bergotong royong dan ia juga dapat merapatkan lagi silaturahim sesama warga, dan yang lebih penting ia akan dapat mewujudkan satu persefahaman tentang tanggungjawab kita untuk kita bersama-sama dengan kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk membawa apa juga agenda pembangunan kepada masyarakat di Akar Umbi. Sementara itu, Pegawai Penerangan Daerah Tawau Azwari Aziz memberitahu program edaran bubur lambuk ini akan menjadi acara tradisi sempena bulan Ramadan setiap tahun. Kita berjaya memasak sebanyak 5 periuk dengan angka sebanyak 2,500 tapau untuk bubur diedarkan ke seluruh warga Kisma Persekutuan Tawau. Anggaran adalah jabatan dalam 30. Polis di Raja Malaysia PDRM Kontingen Sabah melalui Pasukan Gerakan Udara PGU Pangkalan Sabah melaksanakan penerbangan ihsan membawa jenazah wartawan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Sandakan, Allahyarham Nur Adika Bujang dari Sandakan ke Kota Kinabalu pagi tadi. Pesawat Cessna Caravan milik PGU Sabah yang turut disertai ibunya Nafsia Bubin dan adik arwah mendarat di PGU Sabah pada pukul 11.10 pagi. Pesawat diterbangkan Kapten Pesawat ASP Chan Chi Feng dan Pembantu Juruterbang Inspektor Lau Zihu serta pemerhati SM Iloren Glatter Philip. Menurut kenyataan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun, penerbangan ihsan tersebut antara tanggungjawab sosial korporat Polis Kontingen Sabah menyantuni masyarakat dan memperkasa aktiviti kebajikan selain menjaga keselamatan orang awam. Ahad lalu Nur Adika meninggal dunia di kediamannya di Batu Enam Sandakan. Jenazah telah selesai menjalani prosedur bedah siasat di Hospital Duchess of Kent Sandakan sebelum solat jenazah dilakukan di hospital berkenaan. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam Belut Sadok Kinarut Papar hari ini. Allahyarham sebelum ini bertugas di agensi berita bernama Kuala Lumpur bermula 31 Oktober 2005, kemudian berpindah ke Kota Kinabalu dan bertugas sebagai pewarta bernama Sandakan sejak tahun 2019. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO menghargai peranan dan sumbangan media sebagai medium penyampaian berita dan informasi kepada masyarakat. Selain menyampaikan maklumat tepat dan sahih, media juga berperanan menyebar luas pelbagai inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan kerajaan. Ketua Pemuda APCO Malaysia Felix Joseph Sang yang juga Naib Presiden APCO berkata, laporan berita yang dikeluarkan pihak media perlulah berdasarkan fakta yang tepat bagi mengelak pihak tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu. Media masa ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk menyampaikan berita-berita yang sahih. Di samping itu untuk mementeras berita-berita yang tidak sahih, berita-berita yang palsu. Beliau ditemui RTM selepas perlawanan persahabatan pasukan bola sepak APCO dan RTM di Stadium Likas. Tambah Felix, penganjuran aktiviti sukan ini dapat membantu pemain menjaga kesihatan dengan lebih baik sepanjang Ramadan. Selain dari kita mengeratkan silaturahim dengan mana-mana agensi ataupun pasukan yang menjalankan perlawanan persahabatan, dan kita juga mengajak untuk melakukan riadah ketika bulan Ramadan ini untuk khususnya untuk rakan-rakan kita di Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah. Perlawanan persahabatan ini berakhir dengan kemenangan pasukan APCO dengan keputusan 3-2. Baik, perkongsian itu mengakhiri paparan dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.